Dah tak payah fikir dah. Sebab taksub ni, dia akan memandulkan akal tu. Setuju. Itu memang betul. Saya nak cerita Nak cerita, saya kan ada abang 2 orang. Okey, saya yang ketiga. Maksud adik saya ada 2 orang yang masuk juga. Tapi saya nak cerita pasal air. Air ni, Video ni memang betul-betul membuka mata tentang pengalaman bekas ahli GSB yang dedahkan amalan pelik-pelik dalam kumpulan tu. Bayangkan, dia cerita pasal dorang minum air gigi, air janggut dan air kuku abuya, pemimpin dorang. Memang macam tak masuk akal kan? Tapi itulah realitinya yang dia tu ceritakan. Benda ni buat kita tertanya-tanya macam mana seseorang boleh terikut dengan amalan yang pelik sampai tahap tu. Apa yang jadi sampai dorang anggap benda tu ada nilai spiritual. Video ni tunjukkan macam mana pengaruh kuat seorang pemimpin boleh buat sekumpul buat apa saja walaupun benda tu tak masuk akal dan lari dari ajaran agama sebenar. Jadi video ni penting untuk buka mata kita semua supaya lebih peka dengan apa yang berlaku dalam komuniti tertutup macam ni. Bukan semua yang nampak spiritual tu betul-betul ada asasnya. Moga jadi pengajaran untuk kita semua supaya tak mudah terpengaruh dan sentiasa berfikir secara kritis. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Contemporary MZ, tempat kita mengupas isu-isu semasa. Hari ini kita akan membincangkan. Okey, clear. Okey, saya juga adalah bekas Arkam dan Rufaka. Arkam Rufaka. Cuma saya keluar dah sempat. Saya macam hujung-hujung Rufaka tu, saya dah keluar. Cantik. Saya ada pengalaman duduk dengan Abuya di Labuan. Okey. Oh, di tahanan? Masa tu Abuya tahanan rumah di Labuan. Okey, menarik. Saya juga ada pengalaman dengan nasi. Saya tak nak panggil dia ustaz sebab dia macam tak layak. Boleh tak cakap begitu? Kena bagi tahu ni sebab apa dia tak layak tu. Sebab saya pernah duduk dengan dia di Tioman. Okey. Pulau Tioman, saya pernah duduk dengan dia lah. Sebab masa tu kami ni antara orang yang kena kuarantin. Kuarantin ni daripada dulu lagi. Daripada zaman Arkam lagi? Saya di Rufaka sebab saya umur sekarang setahun beza dengan Ain. Ain 33, saya 34. Okey. Oh, saya tu saya tahu dah. Saya 35. Rakan-rakan sebaya lah ni. Okey, jadinya pengalaman saya pun lebih kurang Ain. Cumanya dia lama lagi sebab dia di ISB. Saya sampai Rufaka saja. Saya keluar masa umur saya 17-18 macam tu. 17-18 dah keluar? Ya, saya dah keluar. Masa saya start masuk zaman Rufaka, saya first masuk masa di Rawang, di country home. Yang ni masuk sendiri ataupun mak ayah yang masukkan? Semestinya mak ayah. Saya orang utara. Jadinya saya jauh dihantar dan saya masa tu abang pun join sekali. Abang 2 orang, saya yang ketiga. Okey, jadinya kami daripada utara tu dihantar duduk asrama. Masa tu sebab duduk kat Rawang kan, jadi kita kena duduk asrama lah. Saya masa tu umur 11 tahun, 10 tahun macam tu. 11 tahun? Jauh. Berpisah dengan family. Masa tu saya rasa macam, bayangkan budak-budak sekarang yang 2 tahun. Saya umurnya 11 tahun, 10 tahun pun saya rasa sedih sampai saya rasa sampai sekarang. Dan rasa macam trauma masa kecil tu masih ada. Dia bukanlah trauma, tapi kita ada rasa momen kesedihan tu masih ada. Sedih sebab kita tinggalkan keluarga? Sedih tinggalkan keluarga, sedih kenapa saya tak membesar macam family orang lain. Macam tu. Bayangkan budak-budak sekarang yang tak tahu pun apa itu keluarga. Bayangkan, diorang memang kecil-kecil dah duduk dengan orang lain. Saya umur 11 pun saya rasa benda tu. Jadinya dan saya membesar zaman saya sekolah masa starting tu sekolah agama At-Tahali. Itu under Rufaka. At-Tahali ni orang-orang lama je tahu. Sekolah rendah agama At-Tahali, sekolah menengah agama At-Tahali. Okey, lepas tu diharamkan sebab dia tak ikut syllabus, lepas tu dia tak berdaftar. Dan lepas tu sekolah rendah agama Hizbullah macam tu lah. Tak ingat lah Hizbullah macam tu lah. Mula Seriat, lepas tu Serah. Itu orang-orang lama tahulah tu. Okey, and now Islam. Sebabkan selalu kena haram kan. Macam sekolah tu tak berdaftar, lepas tu kena haram. And then mak saya adalah batch pertama yang duduk asrama tapi sekolah luar. Sekolah perdana. Sekolah dekat Taman Sri Desa kat bawah tu. Dekat bawah. Country home kan kat atas. So kita orang panggil bawah lah.
Ya macam tu. Jadinya tapi masa tu kita duduk asrama Rufaka. Sekolah di luar. Jadi saya sempat ambil UPSR. Dan UPSR saya agak bagus masa tu. 4A 1B. Bukan agak bagus, sangat bagus tu. Dan saya dapat offer untuk sekolah asrama penuh. Sekolah dekat Sungai Buloh tak silap saya masa tu. Cuma tak dapat nak continue lah sebab kita dah terikat dengan jemaah kan. Cumanya kita reda je lah. Tak dapat nak sambung belajar. Memang sedih lah juga masa tu. Sebab dapat offer sambung belajar kan. Kemudian sambung ke mana? Saya dah lepas end up sampai kita orang memang akan belajar sampai 12 tahun sahaja. Sampai darjah 6 sahaja. 12 tahun kira belajar, lepas pada tu kerja? Lepas pada tu kita orang dah start kerja. Saya umur 13, saya ingat lagi saya packing kismis minda. Kismis minda. Rufaka tu pasal orang lain lah buat jual. Tapi kita orang sebab kita orang kecil lagi, kita orang tak boleh terdedah dekat premis-premis open. Sebab dia takut kena akta buruh kanak-kanak ni. Yeah, exactly. So that saya masa tu kita orang kawan-kawan umur 13, kita orang kena buat kerja-kerja kat dalam lah, kat belakang. So memang kita orang memang tak belajar sekolah menengah. Memang tak masuk form 1 tu tak ada dah. Oh, saya kesian lah. Aduh, saya kesian jadinya lah. Betul. Jadi kami ni semua sekarang ni tak ada UPSR, memang tak ada apa-apa. Macam dulu kita orang ada UPSR kan. At least ada UPSR. Sekarang memang tak ada apa-apa. Budak-budak sekarang lagi lah tak ada. Lagi tak kesian ada lah. Tak ada langsung. Lagi kesian kat dia orang. Dan lepas tu saya starting umur 14, saya dah kena hantar dekat Tioman. Okey. Duduk dengan Nasir dia. Oh, Tioman dengan Nasir ni. Waktu tu Nasir berjabatan apa kat situ? Dia masa tu, kita orang kan macam, saya juga antara budak-budak yang nakal tau. Macam kita orang, dia panggil yang budak hyper. Jadinya Nasir ni pun macam, dia ada macam saya tak sure dia berproblem apa. Tapi dihantar sekali dengan kami lah duduk kat Tioman tu. Dia pun ada masalah jugalah. Dia pun macam ada masalah, saya tak sure, tak ingat lah dia punya isu apa. Tapi kita orang adalah antara manusia yang selalu buat hijab dalam jemaah, yang tak ikut juga ustazah. Kita orang terpilih, yang insan terpilih yang kena campak dekat pulau tu. Ni dihukum lah ni, dihukum dengan pergi duduk dekat Tioman. Buat apa kat Tioman ni? Kat Tioman tu tak tahulah, sebab masa tu kita remaja, jadinya kita ni seronok je tau. Bukanlah kita rasa macam terpeksa pun. Sebab kita macam seronok je kan. Lepas tu kita tak buat apa-apa. Kita banyak kena banyak bermunasabah, kena banyak baca aurat Muhammadiyah. Banyak baca aurat Muhammadiyah dia banyak-banyak bangun tahajud tu, of course lah. Itu memang amalan daripada dulu. Kena minum apa? Kena minum, ada orang lapor kata kena minum ayak gigi lah, apalah. Ada? Yang itu memang betul. Saya nak cerita nak cerita, saya kan ada abang 2 orang. Okey, saya yang ketiga. Lepas tu adik saya ada 2 orang yang masuk juga. Tapi saya nak cerita pasal air. Air ni air janggut dia tu memang betul lah. Air janggut. Saya tak malu saya mengaku saya pernah minum air kuku Abuya masuk kat Labuan. Seriously. Ini tak tipu buat orang saya bila baca komen kan, orang cakap macam tak logik lah, Abuya tu kan dah meninggal, macam mana nak supply banyak sangat air kan. Okey, dia macam ni tau. Dia ada satu macam ibu air. Okey, kita letak janggut dalam tu. And then kode kita akan campur air yang pati tu dekat atas air lain, air kosong. Faham tak? So that jadi sentiasa ada lah. Yes, dia dicemari. Dia bukanlah pure. Dia dicemari oleh air berkat selamat tu. Faham tak? That's why benda tu ada je. Walaupun Abuya tu dah mati ke, dah meninggal dalam kubur, dia still ada. Jadi benda tu dia tak pure dah. Tapi dia masih ada sampai sekarang. Dan sekarang bila terbongkar benda-benda ni, saya tak pelik pun. Sebab benda tu saya pernah alami. Abang saya lagi lah, dia pernah minum, dia cakap dia tertelan langsung janggut tu. Dia cakap minum hilang janggut tu. Tu lah padahal dia macam macam cerah sikit. Bunyi macam lawak, tapi bila saya fikir balik kan, kita orang masa tu kecil, jadi kita ikut je. Kalau saya ingat sekarang saya nak muntah, tahu tak? Betul. Nak muntah. Tapi dulu macam kita ni ikut je. Sebab kita ni daripada kecil dah
didoktrin. Macam Ain cakap dia tak nak cakap dididik, tapi exactly dia adalah didoktrin. Apa yang kau masuk ke otak tu, kau tak boleh mendapat benda kat luar ni, tak boleh. Kau tak boleh dengar benda-benda kat luar, lagu-lagu kat luar, tak boleh. Apa yang ada dalam tu je. Jadi kalau korang yang macam baru 2-3 minggu dengar pasal Ikhwan di Putrajaya tu dah pening, bayang kita orang yang the whole life, ada yang daripada kecil, saya daripada 11 sampai umur 17-18. Bayangkan daripada kecil asyik didoktrinkan benda-benda yang sama macam tu. Jadinya benda tu agak susah tau. Bila Ustaz cakap tadi yang untuk hapuskan JISB, seriously saya cakap, benda ni agak susah. Sebab kawan-kawan saya masih banyak kat sana. Dalam tu memang ramai kawan saya. Dan kita orang daripada kecil dari situ. Saya sempat keluar lah. Jadi ni benda ni dah ada dalam jiwa, dalam hati diorang tau. Susah kalau kita nak bersihkan. Sebab yang kecil-kecil ni okey. Yang kecil-kecil ni. Tapi yang macam budak-budak kecil, duduk kat asrama, duduk dekat rumah amal tu. Tapi yang dah besar-besar macam bayi saya ni kan. Dia dah totok lah. Dia dah totok dah. Memang kalau belah lah darah tu, keluar hijau. Keluar hijau. Betul saya cakap. Mesti keluar. Ya tak tahu dalam otak tu memang Jumaat je. Sebab kita ni memang daripada kecil kan. Kita memang dah diasuh macam tu. Dah dikatakan kita adalah jemaah kebenaran. Okey. Kita adalah siapa yang keluar daripada jemaah ni adalah tapisan-tapisan, orang yang tak layak, orang yang berdosa. Macam tu lah. Itu yang saya dengar. Ada yang kahwin disebabkan macam kita sebut tadi kan, kahwin tak ada pengetahuan dan mak ayah. Sebabnya mak ayah tu dia bukan JSB, jadi dia adalah kategori orang fasik. Wali yang dalamnya adalah lebih muda. Kita panggil orang luar. Macam tu. Orang luar. Jadinya susah untuk, kalau kawan-kawan yang besar tu agak susah lah. Kalau macam kita sembang pun, susah dia orang nak terima balik. Dia benda-benda. Kalau, yelah daripada kecil kau dah belajar 1 + 1 3. Macam mana kalau tiba-tiba 1 + 1 2? Kau tak boleh terima benda ni. Betul. Sebab kita telah difahamkan seperti itu. Doktrin lah. Ya, doktrin. Dan benda ni sebenarnya adalah memang diorang dah well planned. Diorang dah lama rancang. Kita je lalai. Okey, macam kita daripada kecil kan. Macam adik saya tu antara batch pertama, masa zaman awal dulu, tak ada lagi rumah amal tau. Rumah amal yang minta derma tak ada lagi. Tapi adik saya tahun 2007, dia antara batch pertama yang duduk dekat Puchong tu. Duduk yang kat Puchong tu, dia dapat diorang buat jadi anak yatim. Padahal mak bapak dia elok lagi ni. Dia yatim kan? Ya, kita orang sampai sekarang sebab betul-betul dia, kau kan anak yatim, kau kan anak yatim. Kena dia. Aduh. Sebabnya dia orang tahu sumber kewangan tu boleh dapat dari situ. Memang dia ambil duit tu dia pusing lah kan? Ya, betul. Sebab adik saya cakap masa tu, zaman tu dapat, masa tu raya, puasa tu kan dapat duit raya kan? Balik je, semua kena beratur, bagi duit raya tu dekat. Kena serah. Macam saya dapat maklumat yang sekarang ni, kalau dapat BRIM pun kena serah lah. Ya, sebabnya memang kita dah disetkan apa-apa semua Jumaat. Ini Jumaah kebenaran. Saya tahu ada kawan-kawan saya memang betul-betul ikhlas. Yang orang bawah-bawah ni memang betul-betul ikhlas untuk agama, untuk Islam. Betul. Tapi sebenarnya mereka ni dieksploitasi tanpa sedar. Ataupun mereka macam dah tak ada fikir dah. Sebab taksub ni, dia akan memandulkan akal tu. Setuju. Betul. Sebabnya macam semalam saya dengar juga live. Saya memang saya sebelum ni memang follow Ustaz dekat YouTube. Apa-apa isu pun saya memang suka dengar. Tapi bila ada isu Ikhwan ni, saya memang lagi trigger lah. Sebab saya adalah sebahagian dari mereka dulu. Okey, jadinya isu macam ni agak susah nak fight sebenarnya. Tadi Puan sebut Nasir tak layak dipanggil Ustaz pasal apa? Sebab masa dia dekat Tiongkok tu macam gatal tau. Kita orang macam tak suka dia. Serius, dia macam gatal. Dia macam, kita orang semua perempuan. Dia je seorang lelaki kat situ. Ya. So macam kita tak suka dia. Dia macam gatal lah Ustaz ni. Kita panggil, masa tu panggil Ustaz lah. Semua panggil Ustaz. Right. So that, tapi sekarang tak ada lah. Sekarang panggil Nasir je. Nasir je. Aduh. Okay. Dan dekat Labuan saya pernah sekali dengan Mata.
Mota tu. Ha, okey. Ya, Mota pernah Avia